Batin. Baik, masih yang begitu terhad ini, kalau ada sebarang persoalan sama ada di Facebook ataupun hubungi kami 0377261603 tentang orang yang merajuk abang, kakak, adik dan sebagainya yang tak pulang-pulang ya, sehingga kan memberikan impak kepada keluarga. Ya, kadang ibu merindu sampai mati sebab anak tak pulang-pulang, ada benda krisis yang berlaku. Jadi macam mana melihat rajuk ni dalam masyarakat sehingga menyebabkan pelbagai impak lah, impak kepada dunia dan juga impak selepas kematian tu sebab kita memutuskan hubungan mengecewakan banyak pihak. Macam mana melihat perkara ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi walah. Pertamanya, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sidang penonton MSI. Pada hari ini kita akan bercerita berkenaan dengan tajuk. Saya diberikan masa lebih kurang dalam 10 minit ini untuk saya lengkapkan dan beritahu kepada anda ubatan-ubatan jiwa berkenaan dengan apakah persoalan apabila berlakunya proses merajuk. Ataupun dalam proses merajuk ni saya katakan masalah-masalah real. Ni bukan drama ya. Ni bukan drama Cakap Ramadan TV3 dan sebagainya. Drama menarik tapi ini realiti. Ini realiti. Drama ini hanya drama ini berlaku baru je lagi dalam seminggu atau 2 minggu lepas. Yang mana ada sebahagian kes yang mana kita lihat adik-beradik bermasa muka dengan adik-beradik. Kedua, ada anak-anak yang tidak pulang ke kampung berhari raya. Contohnya pada hari raya pada tahun ini kerana disebabkan beberapa masalah. Di sini saya ingin menjawab persoalan apa yang dilontarkan oleh sahabat saya ni, pengacara yang kacak dan bergaya. Persoalan berkenaan apabila mediator melihat persoalan-persoalan ini di hadapan kita, masalah-masalah yang berlaku, kita akan bagi definisi kepada dua permasalahan. Sama ada masalah ini berlaku disebabkan yang mana mereka ini memang ada satu wall ataupun satu dinding yang mana hubungan di antara satu sama lain disebabkan oleh masalah-masalah yang besar. Okay, masalah-masalah yang besar ni baru kita akan tarik. Contoh masalah yang besar, contoh tukar agama. Ini contoh masalah besar ya. Betul, ya. Tukar agama. Kemudian berkenaan dengan akidah. Kemudian yang kedua berkenaan dengan berkahwin dengan individu-individu ataupun pasangannya yang tidak dipersetujui oleh keluarga. Okey, ini dua tajuk utama yang selalunya yang menjadi besar. Dan kemudian ada juga yang tiba-tiba yang mungkin sedikit yang saya rasa perlu sentuh juga. Ada yang mulanya di rumah dia lelaki tapi di luar bila datang sampai KL dia jadi perempuan. Jadi nak patah balik ke kampung, nak jadi lelaki balik tu susah. Faham maksud saya? Ini masalah-masalah yang besar. Kemudian kita pergi yang masalah yang kedua. Masalah kedua ni biasa. Masalah kedua ni bergaduh kadang-kadang disebabkan harta. Kadang-kadang disebabkan oleh pegawainya. Jadi apa nak dibuat? Segala ubat, kalaulah saya ceritakan di sudut saintifik dan sebagainya dan sudut ilmu, maka adalah lebih baik kita merujuk kepada pesanan apa yang dipesan oleh Allah dan juga Rasul. Okey. Jadi kat situlah nanti saya akan beritahu kepada sidang penonton, kita merujuk kepada surah An-Nur pertamanya. Satu surah An-Nur ayat pertama. Minta maaf, dalam surah An-Nisa. Satu surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat yang pertama dan kedua ayat yang 36. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mana yang rajin di rumah boleh ambil Al-Quran, cari terjemahan, tengok ayat 1 dan juga ayat 36. An-Nisa 1 dan 36. 1 dan 36. Khususnya saya nak membawa kepada semua sidang penonton kepada surah An-Nisa ayat yang ke-36. Apa Allah SWT dah pesan kepada kita. Okay, Allah Ta'ala, yakni Tuhan kita, terutamanya kepada umat Islam, pesan kepada kita bahawa janganlah kita ini memutuskan silaturahim pertama dengan ahli kaum keluarga kerabat, dengan kita punya rakan sekerja, dengan kita punya jiran jauh ataupun jiran yang dekat. Kita menjelas sikit ya, sebab pembangkit kemudian lama talian terputus. Dah. Dari Pasir Gudang. Assalamualaikum. Salam. Ya, baik puan, ada mungkin luahannya, silakan dapat kita dengarkan bersama. Ni saya nak cerita pengalaman saya lah. Saya macam ada konflik dengan abang lah. Okey. Dia ni macam ada apa? Macam tak tahulah ada something yang simpan ke. Dah 2 tahun lah. Baru raya tahun ni dia balik. Sebab 2 tahun lepas. 2 tahun dah. 2 tahun lepas itu tak balik kan. Okey. Lepas tu dia macam konflik. Masih konflik. Macam kita nak berbaik dengan silaturahim dengan dia. Jadi dia juga lah cakap minta maaf apa ke. Tapi dia macam enggan untuk... dia stay dalam komunikasi. Kalau kita dalam komunikasi, dia ada cakap dalam kalau body language lah, biasa kita nampak kita macam apa tu, macam dia tak terima lah, tapi dalam mulut dia ada cakap okeylah, tak apalah, saya maafkan.
Tapi saya macam saya ada belajar komunikasi. Saya tahulah cara language dia, cara cakap macam mana. Walaupun dia tak cakap, tapi kita faham body language dia, cara dia macam okeylah, tak sukalah. Kita dapat faham malu macam itulah. Faham tak maksud saya macam mana? Ya, okey. Jadi apa usaha untuk memulihkannya ya? Usahanya saya masih stay berbaik lah. Dalam Islam pun ada kita cakap kan, walaupun kita ni macam tak baik dengan orang, tapi kita stay kena berbaik dengan saya. Ada juga bacaan hadis kan. Masih Allah akan kita pandang kini orang kita kena berbaik lah dengan orang tu, walaupun orang tu macam buat kita menolak kita macam ni, tapi kita stay berbaik walaupun kita buat macam biasa dekat dia, walaupun kita jangan putuskan satu akhir sebab adik-beradik kan. Betul, sebab saya faham, saya pun masih belajar dalam agama sikit kan. Jadi macam itulah situasi ni. Jadi bagi kat orang kat luar sana kan banyak macam ada bergaduh adik-beradik ke apa kan, kita kena maaf lah, walaupun hati kita tergurus banyak, kita tak apa, kita situasi kat dia kita macam kita belajar. Mungkin Allah nak bagi kita ujian, mungkin macam itulah situasinya. Kita kena faham adapt situasi tu macam itulah. Nak bagi orang faham lah. Okey, Assalamualaikum. Baik, tadi itulah tuan nak bawakan isu yang berat ya, tukar agama, mungkin nak tukar jantina dan sebagainya. Tapi kalau mungkin konflik ni yang melibatkan yang tadi ada harta, kemudian terguris mungkin isu-isu yang melibatkan fitnah dan sebagainya, sukar untuk dimaafkan. Jadi macam mana? Memang nak pulih itu memang agak payah. Apa jalan penyelesaiannya supaya nanti kita tak dipersoalkan di akhirat lah, dihisap kerana berlakunya perpecahan dalam keluarga ni. Ya. Okey, pertamanya saya nak beritahu, tidak semua orang mempunyai ilmu dan juga pengalaman hidup yang sama walaupun adik-beradik. Okey. Dalam adik-beradik, mungkin tadi kalau di dalam masalah puan ni bersifat terbuka. Puan ni ada kata dia cuba nak memahami beberapa perkara untuk dia boleh menyelesaikan masalah antara dia dengan abang dia. Tetapi mungkin abang dia tidak sampai ke tahap tersebut dan dia hanya berpegang kepada punca masalah. Jadi apa nak buat? Ini secara real. Sebab kalau kita cerita pasal teori dan sebagainya, susah. Cakap bolehlah kan, Tuan kan. Tiba-tiba dalam real, Tuan tak tahu kan. Kita dah cuba duduk bincang, tak boleh. Apa sepatutnya kena buat? Yang ni SOP. Bukan saya kata SOP lah. Satu ilmu yang saya kongsikan. Sebagai mediator, sepatutnya kita bukanlah, pertama kita tidak boleh meletakkan diri kita sebagai seorang penghukum. Mana-mana pihak. Dan syarat untuk mediate, syarat untuk kedua-dua belah pihak ni boleh bersama adalah kedua-duanya berlapang dada. Berlapang dada means, okay, you kata A, I kata B. I takkan salahkan you kata A. You pula takkan salahkan I kata B. Tapi kita dengar kedua belah pihak dan kemudian kita cari penyelesaian. Sebab apa? Sebab ni adik-beradik kita. Ataupun ini ibu dan ayah kita. Jadi masalah yang timbul sebentar tadi, apabila berlaku perkara ni, perkara yang pertama saya kata pokok, baca balik Al-Quran dan sebagainya, itu memang confirm. Semua orang tahu dah. Hadis Nabi Rasulullah memang tak bagi, agama pun tak bagi bergaduh dan sebagainya. Tapi tak boleh ego tinggi dan sebagainya. Jadi apa kena buat? Pertama, bila berlaku benda ni, kalau masih boleh bercakap, boleh text message dalam keadaan harmoni, tak perlu kepada orang tengah, berhubung directly, face to face. Kalau dalam WhatsApp tu betul-betul, bukan setakat WhatsApp, kalau boleh, dapat berjumpa sekali, duduk, have a coffee, have a tea time, cerita, okey bang, apa masalah bang? Apa masalah saya? Ni masalah saya, ni salah. Rupa-rupanya kadang-kadang kita ni terguris hati, bergaduh selama 2 tahun, 3 tahun, bukan benda besar. Benda besar-besar tu hanya datang disebabkan oleh perkara kecil je. Itulah dia. Okey. Jadi baik, ada lagi pemanggil betul lalu kita terima panggilan. Dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puan ada soalannya kepada peguam kita, silakan. Ya. Okey, saya bukan soalan, saya cuma nak kongsi pengalaman saya. Kakak saya lah merajuk 3 tahun. Lepas tu cara saya semua, saya hantar, walaupun salah tu bermula dari dia sebab saya jaga mak. 3 tahun dia tak datang tengok mak saya. Saya sedih jugalah. Tapi cara saya hantar mesej saya, walaupun bukan salah saya, tapi sebagai adik saya rasa walaupun memang tapi saya cukup sangat mungkin saya doa, memang hari-hari saya doa biar kakak saya lembut hati. Saya tak tahu sama ada dia malu nak datang sebab dia yang tapi saya sebagai adik saya kata datang tengok mak, kalau tak nak tengok saya pun datang tengok mak. Kan?
Saya doa, hari-hari saya doa. Tapi Alhamdulillah tahun ni saya rasa syukur sangat sebab tiba-tiba dia datang rumah saya. Okey. Hari Raya. Saya rasa Hari Raya ni paling bahagia untuk saya sebab dapat sambung balik silaturahim. Alhamdulillah. Itulah saya nak beritahu. Saya rasa kalau macam ada adik-beradik yang lain, saya rasa kalau macam kita hantar mesej apa juga yang boleh kita buat cuma doa lah, insyaAllah. InsyaAllah ya. Doa kepada Allah. Baik. Terima kasih perkongsiannya. Sama. Baik, Tuan, kalau melibatkan orang tua ya, yang mungkin dah lanjut usia yang buat keputusan yang tidak disetujui oleh anak-anak kan, yang juga melibatkan adalah, dan kita risau ibu atau bapa ni yang dah lanjut usia tapi ada egonya, ada kerenahnya orang tua yang boleh mengundang kepada perpecahan anak-anak di bawah ni. Macam mana buat keputusan yang tu? Nak tegur nanti takut dirhaka, antara derhaka dan juga menegakkan mungkin kebenaran dan sebagainya. Macam mana tu? Tarik rambut dalam tepung. Ataupun menguak perahu tapi kiambang tak pecah. Antara Cabarnya. Jadi apa yang saya nak maklum dalam setiap pantun-pantun ni ada tersiratnya pengalaman orang-orang tua yang nak pesan pada kita. Apa dia? Contoh apabila kita dengan orang tua ditunjukkan oleh juga cucu Rasulullah SAW, dia nak ajar orang tua yang lain ambil wuduk, dia buat-buat dia tak tahu. Okey. Tapi dekat situlah kita dapat lihat orang tua sedar bahawa dia ambil wuduk caranya salah. Sama juga macam kita, bila kita ada teguran hati terutamanya dengan mak dan juga ayah kita. Okey. Pertama saya patah balik tadi. Bagus, puan tadi saya suka bila dia buat panggil kita yang kedua, dia beritahu kuasa Allah Taala dengan doa. Sebab apa? Berbalik kepada pemahaman apa yang dipesan oleh Rasulullah dan apa yang ada dalam Al-Quran. Buka tadi surah An-Nisa ayat 1 ayat 36. Kemudian pergi surah Al-Hujurat, kita buka ayat 10. Ini ayat yang paling famous berkenaan dengan silaturahim. Bila berlaku dengan orang tua, apa kena buat? Wala taqul lama ufin. Tak boleh bercakap wala berkata pun sebenarnya dengan mak ayah ni. Boleh tak cium bau syurga. Jadi apa kena buat? Bila kita nak bercakap, contoh, rupanya mak kita ni dia kecil hati dengan kita, adik kita jaga dia, contoh adik kita jaga dia daripada adik kita yang selalu basuh pinggan. Okey. Salah kita ada satu kes, rupanya mak dia sangat-sangat marah dengan dia sampai sanggup nak hibahkan semua dalam keadaan hidup ni, semua harta. Supaya tinggal faraid tu tinggal katalah segelang emas je. Yang lain tu habis dah, semua dah bagi pada adik. Jadi adik-adik yang lain ni dah jadi gempar lah. Kenapa mak jadi macam ni? Rupanya baru kita faham, adik dia ni apabila dalam satu-satu kenduri dan sebagainya, dia je yang mengemas. Okey. Adik-beradik lain kurang-kurang ketawa, bergosip, membawang dan sebagainya. Jadi apa kena buat? Bila kita tahu dah punca masalah, baru kita boleh hak Tuhan. Kalau macam orang tua letakkan macam tak mengaku anak terus, dia buat satu hukuman yang terus begitu kan, sedangkan anak ni nak memperjuangkan sesuatu ke, harta benda ke, kemudian hubungan dengan orang lain ke, macam mana tu? Kalau ada orang tua yang memang sensitif kan, dari usia yang senja, macam mana tu? Pujuk. Jangan putus asa untuk kita terus pujuk. Jadi masalah kepada mana-mana pihak sidang penonton, kita dah tahu dah mak ayah kita yang merajuk, mak ayah kita yang buang kita. Tapi kita pula yang membuang diri kita daripada kita untuk meminta maaf, memujuk. Dan kadang-kadang ada yang ego. Kenapa aku nak perlu minta maaf? Bukan aku salah, aku betul demi agama, bangsa dan negara. Dia rasa kan. Rendahkan ego tersebut. Kita tahu bahawa kita di tempat yang benar, ibu ayah kita di tempat yang salah, pemahaman yang salah, paradigma yang salah, tetapi kita masih seorang anak. Jangan putus asa, ayat saya, jangan putus asa untuk memujuk dan minta maaf. Teruskan. Tak dapat setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya Allah SWT nak tanya kita satu je. Allah nak tahu, contohnya kalau kita kisah yang paling terkenal, kisah bagaimana Nabi kena bakar dengan Raja Namrud. Ingat? Apa usaha burung pipit? Burung pipit hanya mengambil air di sungai, bukan dipersoalkan usahanya kena ambil sampai orang kata satu sungai simbah Selautan ke tidak? Selautan atau tidak, hanya setitis air yang tak sampai pada api. Sama macam kita, mak dan ayah kita, orang-orang tua yang tahap sensitif lebih tinggi, jangan putus asa minta maaf, jangan putus asa pujuk. #mujahadah. Mujahadah dia. Ya, demi kebaikan orang tua. Itulah banyak soalan kami terima tak sempat untuk dibincangkan, tapi rumusannya kita kembali pada Quran, betapa hebatnya kekuatan doa itu sendiri. Kekuatan doa. Ya, pemegang hati kita. Jadi apa mungkin kalau ditanya ayat-ayat amalan untuk melembutkan hati sebagai amalan kita bersama-sama pada doa yang kita bacakan?
Pertamanya, saya pesan kepada sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita bukan berpegang kepada ayat Al-Quran untuk kita melembutkan sesuatu. Kena ingat bahawa asbab dia adalah Allah SWT. Tuhan yang kita sembah, yang kita maha berkuasa, maha pelembut hati. Apa kena buat? Contohnya, dalam satu ayat, Ma'ada'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La tudrikul absar, wa yudrikul absar, wa huwal latiful khabir. Sifat ya latif Allah tu dalam ayat ni. Kerana pandangan tu, kita tak tahu, tak sama. Hanya pandangan Allah sajalah pandangan yang terbaik. Maka kita mengharap kepada Allah SWT dalam doa kita. Tak payah kadang-kadang ada yang takut nak doa bahasa Arab. Saya tak boleh hafal lah Ustaz, saya tak boleh hafal lah Tuan. Doa bahasa Melayu je lah. Kalau ia berjawa, orang bahasa Jawa pun tak apa. Allah Ta'ala amat memahami, maha memahami. Doa terus melembutkan hati orang tua kita, melembutkan hati adik-beradik kita, pertamanya. Tapi jangan hanya berdoa tanpa usaha. Ingat apa saya cakap tadi. Pertama, berdepan cerita masalah dalam keadaan yang rasional. Tak boleh berdepan one to one, cari orang tengah. Okey, yang kedua, jangan putus asa, terus pujuk dan minta maaf. Dapat Kena teruskan perkara ni, maka saya yakin dan percaya, janganlah merajuk lama-lama. Ingat apa Rasulullah SAW pesan. Tadi banyak dalam Quran saya sebut, last sekali ada 2 hadis tapi satu hadis. Dia riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Petua seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, kalau Rasulullah, dia tanya bagaimana aku nak jadi seorang yang kaya, luas rezeki. Apa Rasulullah cakap? Rasulullah kata, sesiapa yang ingin akan rezekinya dan umur rezekinya luas dan umurnya panjang, hendaklah dia menghubungkan silaturahim dan meluaskan pergaulan. Nampak kat situ? Ada 2 poin. Apa Rasulullah ajar? Rasulullah ajar kata, jangan putuskan silaturahim, luaskan pergaulan. Kalau betul-betul rasa nak hidup panjang, nak ada rezeki yang kaya. Rasulullah pun dah pesan. Jadi itu saja yang boleh saya kongsikan dalam 10 minit ni. Itu dia betapa hebatnya Quran yang menjadi solusi dan juga pelengkap segala masalah. Yang paling penting bersabar, ada fasa demi fasanya. Mungkin fasa bergaduh, kemudian fasa berbincang. Jadi mungkin bergaduh balik. Jadi endingnya berbeza. Terima kasih Tuan Hafiz Roslan berkongsi sesuatu yang bermakna.